Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa ziyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala lipat punya rahmat, petunjuk dan hidayahnya, maka dapat kita bertemu pada malam ini. Dan kita sudah masuk pada Syahrul Rabiul Awwal, bulan di mana Nabi itu diputerakan dan dilahirkan. Dan semoga dengan bulan yang baik ini maka tambah amalan dan cinta kita hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hubun Nabi, dia masuk hubun Nabi, cinta Nabi. Dia sebut cinta Nabi kembali kepada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul, ataupun ayat yang lain qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau kamu cintakan Allah, maka Allah kata, Nabi kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, engkau kena ikut aku. Maka itu Nabi berkata, qul in kuntum, sekiranya kamu tuhibbunallah, cintakan Allah, maka ikut aku. Jadi kaitan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita kena faham betul. Sebab itu Islam tidak berfikir main fikir logik. Beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, tapi tidak mahu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita cinta Nabi, bermakna kita cinta Allah Ta'ala. Itu kaitannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah aku. Jawapannya yuhbib. Jawapan yuhbib itu nak ceritakan jawapan daripada jika kamu cintakan Allah, yuhibbukumullah, Allah cinta kamu pula. Yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan dosa kamu. Artinya kita membanyakkan selawat, kita membanyakkan zikir ataupun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata cinta kepada Nabi, maka sebenarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampunkan dosa-dosa kita. Itu antara bentuk kecintaan yang perlu kita lahirkan. Kecintaan dalam arti kata bentuk bil lisan, dengan lidah, bil qalbi, seterusnya bil a'dha, dengan anggota kita, bil arkan. Jadi cinta kita Nabi, selain kita berzikir, kita selawat, maka kita melakukan ketaatan, ikut segala perintah Nabi dan meninggalkan segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Itu banyak perkara-perkara kaitan-kaitan. Kalau kita bincang dalam bab tentang tauhid uluhiyah, kemudian itu tentang perkara nubuwat, dan yang ketiga berkaitan dengan as-sam'iyyah, perkara kenabian. Nabi tadi membicarakan apa itu Nabi, kelebihan Nabi dan sebagainya, kenapa diutuskan penghulu segala anbiya. Lalu kita menyambut ini bukan perkara yang sia-sia. Bukan berarti kita kata kita nak sambut setahun sekali. Sebenarnya kita sambut setiap saat, setiap masa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Cuma paling sengket tadi, ingat sikit bila sebut, teringat pula. Dan nisbah kepada mereka yang tak ingat Nabi, maksud dia dalam arti kata ala sabil dakwah, dalam bentuk berdakwah. Itu maksud berdakwah. Sebab itu disebut menyambut maulid ni dalam arti kata disebutkan sebagai syiar. Bila syiar tu untuk mereka yang lalai, maksud dia bila dia tengok, rupanya maulid Nabi lahir. Kalau sebut dia punya lahir, manusia lahir,
manusia yang lain daripada Nabi, contoh kekasih dia lahir, dia ingat 4 bulan lagi dia dah standby, dia dah remind dan dalam dia punya apa, dalam handset dia nak ucapkan terima kasih, nak buat satu perkara apa yang mengejutkan, surprise, nak bagi hadiah. Itu manusia, ketua jawatan, sesama manusia, kawan-kawan, orang yang dia kasih, orang yang dia hormati dan sebagainya. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tak pelik. Bukan perkara yang terpanggil yang membazir ataupun perkara dalam arti kata tidak memberikan faedah. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimu auladakum, ajarlah anak-anak kamu bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak supaya cinta Nabi. Dan tu nak ajar macam mana? Bapa pun tak cinta. Nampak tak? Itu yang payah tu. Bapa tak cinta, maka bapa kata Datuk tu tak ajar aku juga. Nampak tu? Tadi Datuk pun tak tahu. Bapa Datuk tak tahu, bapa pun tahu, cucu pun tak tahu. Nampak tak? Bila macam tu tak ada lah. Itu maksud dia. Berkaitan dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kita nak menceritakan yang berkaitan dengan sikit sebanyak berkaitan dengan kekalnya jasad para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita membicarakan hal tersebut, untuk solat dan ibadat para anbiya. Jadi perbahasan dia banyak. Solat dan ibadat para Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya semua para anbiya. Ibadat para anbiya di dalam kubur. Jadi supaya kita baca, di antara kenikmatan yang diberikan oleh Imam Mu'allif rahimahullah, pada Imam Al-Alam Al-Syekh Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dunya wal akhirah. Salat dan ibadat para Nabi alaihi wasallam di dalam kubur. Di antara kenikmatan yang diperolehi daripada kehidupan alam barzakh ialah kenikmatan melakukan salat di dalam kubur secara hakiki dan bukannya khayalan ataupun imajinasi semata-mata, ataupun dia membayangkan, bukan macam tu. Banyak hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan perkara tersebut. Antaranya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi sebenarnya hidup di dalam kubur mereka bersembahyang. Telah berkata Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam mengenai tajuk ini, riwayat daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya la yutrakuna fi quburihim ba'da 40 lailatan walakinnahum yusalluna baina yadayillah hatta yunfakhu fis-sur. Mereka itu sentiasa bersembahyang di hadapan Allah sehinggalah hari ditiupkan sangkakala. Dan kita bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para anbiya yang salat di dalam kubur. Telah berkata Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwat. Jadi kita baca tentang Dalail An-Nubuwat. Di sana dinyatakan dalam hadis sahih riwayat daripada Sulaiman Al-Tami bin Thabit dan Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataitu ala Musa lailata, aku datang atas Musa, jumpa Nabi Musa, lailata usriya bi, malam diisrakan, Isra wal Mi'raj, dijalankan indal Katibil Ahmar. Katibil Ahmar iaitu suatu tempat yang terletak di Palestin. Inda Katibil Ahmar wa waqa'in yusalli fi qabri, maka dia sedang menunaikan sembahyang di dalam kuburnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain menyatakan, Al-Hakim telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala saniyat faqal, Nabi melalui satu lembah
Lalu Nabi berkata, apakah ini? Mahazid qalu saniyatun kaza wa kaza. Maka Jibril pun menjawab, lembah ini dan ini. Baginda pun bersabda, qala ka'anni anzur ila Yunus ala naqatin kitahuwa laifun. Maka Nabi mengatakan, dan saya seolah-olah melihat Nabi Yunus alaihissalam sedang berada di atas seekor unta yang mempunyai kekang daripada sabut kurma, wa alaihi jubbah, dan dia sedang memakai jubah daripada min sufin. Suf tu ulu kambing. Wa huwa yaqul, maka Nabi Yunus pun berkata, labbaika Allahumma labbaika. Nabi Yunus pun bersabda dan menyatakan panggilanmu ya Allah, labbaika, maksudnya selamat datang kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain kata ini berkaitan dengan para anbiya. Arani lailatan indal Ka'bah fara'aitu rajulan Adam ka'ahsani ma anta ra'in min Adam ar-rijal lahu limmatun ka'ahsan ma anta ra'in min al-lamam qad min al-limam qad rajjalaha fahiya taqathuru ma muttaki'an ala rajulaini aw ala awatik rajulain yatuful bil bait fasa'altu man hadha faqil hadha masih Ibnu Maryam. Jadi pada suatu malam diperlihatkan kepada aku suatu ketika berada di sisi Kaabah. Maka aku melihat seorang lelaki berkulit matang, seperti lelaki berkulit matang yang paling segak yang pernah aku lihat. Dia mempunyai rambut panjang secantik yang pernah aku lihat. Dia telah disikat dan menitiskan air daripadanya. Dalam keadaan duduk di atas dua orang lelaki, atas atau di atas tengkuk dua orang lelaki. Dia mengerjakan tawaf di Baitullah. Aku pun bertanya siapakah ini. Maka mereka pun menjawab. Maka dikatakan ini adalah Al-Masih anak Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu kita nak menyatakan yang berkaitan dengan kelebihan para anbiya alaihissalam. Kemudian dinyatakan, inna min afdal ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya seabdal hari kamu adalah hari Jumaat. Ini Nabi bersabda bahawa jasad para nabi kekalnya jasad. Min afdal ayyamikum, seabdal hari kamu adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, hari Jumaat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, dan padanya juga diangkat dimatikan, diciptakan Nabi Adam. Dan pada hari itu juga nyawa Adam dicabut. Dan ini Nabi Adam wafat pada hari Jumaat. Wa fihi an-nafkhah, dan pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala nafkhah. Wa fihi as-sa'iqah, dan pada hari Jumaat juga semua makhluk dimatikan sa'iqah. Jadi bila nak kiamat nanti berlakunya sa'iqah, satu selepas ini sangkakala, maka ada satu tiupan. Bila satu tiupan tu semuanya makhluk semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, fa'aksiru alayya minas salati fi, maka perbanyakkanlah selawat ke atas aku pada hari tersebut. Bukan hari kiamat tu. Jadi Nabi nak nyatakan kelebihan hari Jumaat. Jadi kita tahu rahsia-rahsia Jumaat, baru kita bersungguh-sungguh nak pergi salat Jumaat. Sebab itu kita baca dalam kitab-kitab disebutkan pergi awal seperti seekor apa? Seekor unta. Yang kedua seperti seekor kibas. Yang ketiga seekor kambing. Yang keempat seekor ayam. Yang kelima telur. Telur dapat telur cukup lah, tambah telur pula mana. Jadi bukan kita kata dapat telur cukup, cuma kita nak nyatakan kelebihan fadilat. Jadi fadilat ni di akhirat. Dekat dunia memang kita tak nampak. Orang tak semayang pun okey, orang yang semayang pun okey, sama je tak dapat apa. Kan macam tu tak payah semayang. Jangan fikir macam tu. Nampak tak? Hidup lawannya mati. Dah mati cuma tanya dia dalam kubur, dia jawab tak senyap dia. Kita pun takut nak tengok nama tak? Tu kita kena tahu macam tu. Jadi bila dah mati baru tahu. Sebelum mati tu maka kita, sebab tu kita baca hadis. Sebab tu Nabi sebut perkara yang orang tak tahu. Sebab itu Allah utuskan Nabi.
Allah utuskan Nabi, maka Nabi cerita apa yang akan berlaku. Itu disebutkan wahyu. Bukan ayat pen. Ayat pen cerita juga, tapi kita tak percaya. Dia lebih kurang supaya kita faham macam tu. Ataupun kahar Rasul Melayu, ataupun ajaran Qadiani, ataupun siapa-siapa pun, ataupun orang yang mengaku waliullah misalnya, ataupun daripada bumi naik ke langit. Sekarang ni langit macam-macam. Orang menyanyi pun ke langit juga. Yang dekat Terengganu tu, yang Arifin tu ayat pen juga. Pen juga sebenarnya Arifin. Kita sebut ayat pen. Ayat pen, ayat C, ayat P, ayat kahar, nama tak? Jadi nama dia Arifin, panggil ayat pen, ayat pen, nama tak? Pen, ujungnya pen. Itulah seterusnya. Tapi Nabi ni bukan. Nabi itu madalil ala Nabi. Sebab tu dia mutahid. Nabi itu apa dia punya kelebihan? Apakah dalil dia itu Nabi? Kena tengok bukti dia. Maka Allah datangkan mukjizat. Tiba-tiba Fir'aun kata, tak percaya, aku pun boleh buat juga. Nampak tak? Begitu jadi mereka mencabar. Bila mereka mencabar, mereka pun dicabar dengan mukjizat juga, supaya dia mendatangkan sebagaimana yang Nabi buat, tapi dia tak boleh buat. Nabi Yunus macam ni, Nabi Ibrahim macam ni. Nabi Ibrahim dibakar. Lepas tu Nabi Zakaria, Nabi apa lagi, segala para anbiya tu masing-masing ada juga. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa tongkat dia, dia terbelah dulu. Lepas tongkatnya jadi ular dan memakan ular-ular jelmaan Fir'aun daripada tukang sihir dia. Jadi tukang sihir kata, tukang sihir dia sama-sama ada ilmu. Dia kata ini bukan sebarangan ular. Nampak tak? Ular sihir. Jin punya. Yang ini bukan. Ini memang daripada Tuhan Nabi Musa. Faqamu sujada. Maka mereka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmu dia ada. Yang Fir'aun ni tak ada ilmu. Nampak tak? Dia fikir dengan kuasa saja. Itu dia tak ini. Jadi yang sujud kerana beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi itu nak membicarakan tentang apa tadi tu? Para anbiya semuanya diberikan mukjizat, dalil. Jadi sebab itu Rasul ni dia buat wahyu. Nabi itu diutuskan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam kubur, apa yang berlaku akhir zaman. Jadi akhir zaman bila berlaku, tengok hadis Nabi balik. Sedangkan Nabi dah wafat. Sebab tu Nabi kata, aku ni dah wafat, aku tinggalkan dua pula. Kalau kamu tak berpegang, kamu pun sesat juga. Saya buat merempit, nama tak? Saya buat cari dunia, saya buat cari perempuan kat Thailand, bini kat Malaysia, Thailand banyak juga, nama tak? Ataupun kat Indonesia misalnya, sehingga dia lupa tanggungjawabnya tentang apa perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Tiba-tiba kita dilalaikan. Bila dilalaikan, macam Nabi sebut, intamaksatum bihima lan tadillu abadan. Jika kamu berpegang dengan kedua-duanya. Berpegang tu maksudnya apa? Quran dengan sunnah. Dan tu kita pun tak faham. Sebab tu kita kena baca tafsir. Daripada tafsir tu ulama keluarkan tanda-tanda kiamat. Ulama keluarkan bagaimana nak menceritakan tentang bab tauhid, cerita bab ilmu fiqh, ceritakan tentang bab cara-cara nak memperbaiki iman, nak jaga hati, cerita bab ekonomi, cerita bab muamalat, semua sekali diceritakan. Itu perkara-perkara yang terdapat dalam Quran. Jangan kita fikir baca Quran, mana ada bab ekonomi, cerita Quran, mana cerita bab ketenteraan, kita tak jumpa pun. Tapi sebenarnya ada, kena baca tafsir. Lepas tu ulama keluarkan balik, ambil istinbat ataupun istinbat ke ahkam. Menarik apakah hukum yang kita boleh keluarkan daripada ayat-ayat tersebut. Ayatul ahkam disebutkan, ataupun berkenaan dengan hadisul ahkam, hadis-hadis berkaitan dengan hukum. Itu maksudnya, itu yang maksudnya Nabi tinggalkan dua perkara. Nampak tak? Intamassak, jika kamu pegang, maka kamu selamat. Kalau kamu tak berpegang, tinggalkan. Hidup nak bebas. Yang penting kita zaman teknologi, maka Nabi itu tak penting lagi. Nabi itu penting, Al-Quran lagi penting. Dua-dua wahyu. Kalau manusia bebas daripada dua ikatan dijadi, maka sebenarnya dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka.
neraka. Dia tak akan tenang, jiwa tak akan baik. Manusia mengejar keduniaan, akhir sekali apa? Dia akan jadi kecewa. Akhir sekali duit banyak, maka jiwanya kosong, lalu dia bunuh diri. Akhir sekali bila nakkan kemewahan dia tak dapat, maka dia akan rasa bosan, dia jadi feda, dia akan rasa dendam dan sebagainya, maka dia akan bunuh orang. Dan sebab apa? Lari daripada hubungannya dengan Allah dan Rasul. Jadi Islam tu macam tu. Sebab itu disebutkan Al-Islam dinul fitrah. Islam itu dunia apa? Dinul fitrah, agama semula jadi. Kalau kamu tak ambil agama dalam diri kamu, maka kamu akan rosak. Jadi Islam tu nisbah kepada manusia seperti kita ni bersarapan, sarapan pagi. Sampai pagi je kena minum pagi. Kalau tengah hari kena makan. Kalau tak makan pun dia akan tahan sehari dua, lepas tu dia akan sakit dan sebagainya. Macam tu juga tentang Islam. Nampak? Jadi kalau kita tak semayang, maka kita sebenarnya merosakkan jiwa. Lama-lama kita tak akan tenang. Walaupun apa yang nak kita dapat, tapi jiwa tetap kosong. Maka terbalik kepada tajuk, Nabi mengatakan pada hari Jumaat, fa'aksiru alayya minas salat, maka perbanyakkan kamu atas aku minas salat, sembahyang. Salat di sini artinya as-salat, artinya salawat, bukan sembahyang. Salat, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa inna salatakum, maka Nabi kata sesungguhnya selawat kamu tadi ma'rudatun alayya, dipamerkan kepada aku. Jadi selawat Nabi Jumaat tu maka dipamerkan. Nabi tengok, oh bagus. Nampak? Jadi Nabi tengok. Sebaliknya Nabi tahu. Jadi bagaimana Nabi nak tahu kan? Seorang-seorang punya ramai umatnya, itu urusan Tuhan. Itu kita kena faham. Nampak tak? Sedangkan kita tengok malaikat ataupun bukan malaikat, jin apa nama jin tu yang boleh memindahkan istana Balqis daripada Yaman ke Palestin. Nabi Sulaiman, kita tengok pergi ke Palestin, orang pergi mana? Umrah, nak pergi Palestin. Tengok, kita bayangkan daripada Palestin tu, lepas tu pergi dekat Yaman, Abdullah Saleh yang asyik berpegang itu. Nampak tak? Abdullah Saleh daripada Yaman, San'a, pindah pergi ke Palestin. Berapa jarak jauh. Nampak? Jadi kita kena ingat sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang terfikir sejarah tinggal sejarah. Itu semua disebutkan di dalam Quran. Kisah semua Nabi Sulaiman dengan hud-hud. Nabi Sulaiman binatang, dia dapat mengetahui perbualan para binatang. Macam Tarzan. Kalau nak kata Tarzan ikut Sulaiman, bukan Sulaiman ikut Tarzan. Itu Tarzan sekadar itu je. Nabi Sulaiman dia tahu, nama tak? Itu kelebihan Nabi Sulaiman. Walaupun macam tu, hebatnya jin, dia kontrol jin dan sebagainya, maka apabila Nabi Sulaiman wafat, jin pun tak tahu. Sebab tu orang kalau berkawan dengan jin, jangan dia fikir dia tahu semua. Nabi Sulaiman mati, wafat, jin pun tak tahu Nabi Sulaiman dah mati, sehingga terlepas dia punya tongkat yang dia pegang. Dia duduk pegang, akhirnya terlepas dia punya tongkatnya, maka dia pun jatuh. Maka baru mereka tahu Nabi Sulaiman telah kembali ke rahmatillah. Nampak tak? Jadi kehebatan Nabi Sulaiman menguasai segala makhluk. Walaupun macam tu, dia masih mengatakan segala kekayaan yang Allah berikan, yang aku miliki, hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kekuatan dia, tetapi biiznillah, dengan izin Tuhan. Jadi kalau kita jadi kaya, jangan kita kata aku kaya sekarang. Nampak tak? Perniagaan aku menjadi segala-galanya kena minta sign aku kaya. Nampak tak? Saya sign, kaya duit juga. Nampak tak? Jawapannya tidak. Kalau kita kata macam tu, takut-takut kita nak jadi macam Fir'aun. Bukan jadi Fir'aun, macam lain. Macam tu maksudnya perangai Fir'aun. Kalau kita banyak duit, kita kaya macam tu, maka kita ikut macam apa? Macam si Karun. Nampak tak? Itu sebab itu disebutkan dalam Quran Karun. Dia bukan cerita habis macam tu saja. Allah simpan dalam Quran tu.
Allah apa rakamkan, rakam nama sarap maksudnya supaya kita baca ingat balik. Mu nak jadi Karun ke? Itu maksudnya. Mu nak jadi Fir'aun ke? Kalau dari segi pemerintahan tengok yang apa Fir'aunnya. Kalau dari segi keangkuhan sama juga. Yang segi kekayaan tengok yang Karun. Artinya banyak sehingga Karun tu laut pun mati. Nampak tak? Ditelan maka tumbuhan tak hidup. Ikan pun tak mau duduk kat situ. Nampak tak? Kita sehari hujan lebat, air takun dekat pegalan badak tu penuh ikan keli. Ikan apa? Ikan apa? Ikan betuk. Dari mana dia datang? Nampak tak? Ini laut mati bertahun-tahun, tahun tak pernah hidup. Tak ada hidupan kerana dilaknat oleh Allah Subhanahu. Itu yang bumi yang dilaknat kerana kaum kaum Lut satu, lepas tu yang menyebabkan Karun. Nampak tak? Itu ditelan bumi dan sebagainya. Itu kita kena faham. Kalau Allah nak buat dalam sekelip mata tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Cuma Allah tak buat saja, tak balas, tak menunjukkan di atas dunia sekarang. Tapi Allah akan tunjukkan bila telah mati. Itu maksudnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Fa inna salatakum, sesungguhnya selawat kamu dipamerkan kepada aku. Qalu, maka ditanya, wa kaifa tu'ra salatuna alaika wa qad arimta. Balita yaqulu balita faqad inna harrama 'alal ardi an ta'kula al-asad al-anbiya. Maka dikatakan, maka sahabat bertanya, qalu, sahabat mereka maksudnya, kaifa tu'ra, bagaimana selawat yang kami ucapkan dipamerkan di hadapan engkau ya Rasulullah. Waqad arimta. Arimta artinya apa? Arimta artinya dalam perkataan drama. Di sini diartikan binasa, hancur. Dah hancur maksudnya. Balita, balita pun engkau telah hancur maksudnya. Maka Nabi mengatakan innallaha harrama, Allah Ta'ala mengharamkan atas bumi. Artinya mengharamkan bumi ini antakula ajsadal anbiya, daripada memakan jasad-jasad para anbiya. Jadi jasad para anbiya tidak musnah, tidak hancur. Ini sebahagian daripada kemuliaan, bukan kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para anbiya alaihissalam. Itu utama atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Itu nak tunjukkan. Jadi bumi itu kenal. Jangan kita fikir bumi itu saja kenal. Dia orang takwa, dia orang biasa dia kat dunia pun nak telan dia. Nampak tak? Bila nak mati tak pun nak hempek dia. Dia orang kat dunia dia pijak kat perut aku, dia tak semayang. Itu kan kita baca tentang dialog bumi dengan Allah, dengan makhluk. Setiap hari dia berdialog. Dia kata kat dunia ni sekarang ni waktu kat dunia disebutkan setiap hari tu berapa kali bumi tu seolah-olah dia menunggu-nunggu orang yang melakukan kejahatan. Hari ni kau melakukan kejahatan di atas perut aku. Nanti bila kau mati masuk dalam perut aku, maka aku akan mencengkam engkau. Nama itu ketika mati. Dah mati tahu nama tak? Bukan dah mati kubur tengok, oh ni sia dah mati dah, dia tak kira. Nampak tak? Bila orang mati tidak, Allah hidupkan balik. Allah hidupkan balik untuk ditanya. Itu buktinya manusia itu hidup. Tetapi tidak boleh kembali ke dunia. Alam dia alam lain. Kalau kita tak percaya, fikir logik macam mana pula. Aku gali, aku tengok macam tu juga. Itu artinya beriman. Itu nama beriman nama dia. Kalau kita tak percaya, tak boleh, kena percaya juga. Kan disebutkan dalam hadis diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Badar, bila pemimpin Quraisy mati, maka Nabi pun maka dia dicampakkan, diletakkan dalam satu kubur, satu tempat. Maka selepas ditahan, Nabi mengatakan, bagaimana kamu sekarang? Adakah kamu memperolehi apa yang telah dijanjikan kepada kamu ketika di dunia? Mereka menyembah api, menyembah patung. Adakah kamu dapat? Jawapannya tidak. Yang kamu dapat balasan seksa. Nampak? Itu seorang Nabi berdialog. Maka bila Nabi berdialog, Nabi tahu apa yang Nabi cakap. Tapi sahabat-sahabat tidak mengetahui hakikat sebenar yang
yang berlaku. Itu Nabi tahu. Nampak? Itu hakikat para kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nyatakan apabila kita selawat atas Nabi, maka Nabi mengetahui selawat yang kita ucapkan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi mengkhabarkan kepada sahabatnya dengan sabdanya, ma min muslim yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi salam. Setiap muslim yang telah mati, apabila diucapkan salam kepadanya, maka Allah akan memberikan roh sehingga dia menjawab akan salam tersebut. Ma min muslim yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Ini nak menceritakan berkaitan mereka yang memberikan salam kepada mereka yang mati, lalu orang yang mati menjawab salam di atas ucapan yang disampaikan kepada orang yang mati tadi. Kemudian dinyatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna min ummati as-salam. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang berlega-lega. Sayyahin, siyaha. Siyaha tu artinya driver tu jalan. Jadi malaikat tu jalan je. Sayyahin maksudnya. Banyak malaikat tu ramai. Kita kena tahu 1990 manusia seorang, 9 tu jin, 90 tu malaikat. Jadi malaikat tu ramai. Malaikat rahmat, malaikat hafazah, malaikat rezeki, malaikat yang macam-macam. Kita baca balik tentang malaikat. Malaikat yang menjaga orang-orang yang bertakwa. Itu kelebihan tugas-tugas para malaikat. Malaikat yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat ini berjalan-jalan di muka bumi untuk menyampaikan kepada aku salam daripada umatku. Jadi kalau kita mengucapkan salam dan mengucapkan selawat, maka Nabi tahu malaikat yang Allah tahu taklifkan kepadanya untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan banyak kelebihan yang Allah berikan. Sehingga kita tengok apabila contohnya para ulama, antara Imam Ahmad bin Hanbal, apabila dia mengatakan apa? Mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka dia mengatakan setiap kali aku mengucap, maka aku mendengar jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak dia mendengar jawapan. Maka kerana kalimat tu tamir, artinya dia berkata itu dalam bahasa Arab. Assalamu alaika. Kita cakap dengan dia assalamu alaika, maka dia tu bukan manusia maksudnya. Ka tu artinya orang yang hidup. Orang hidup macam kita berkata-kata. Damai ganti nama tadi nanti dalam bahasa Arab. Kita cakap beri salam kepada orang kubur. Jadi adakah kita cakap dengan orang yang memang mati, lahir mati, hakikatnya mereka itu mendengar apa yang kita ucapkan. Nampak tak? Sebab itu jangan jadi isap rokok kata kubur. Nampak tak? Isap rokok penat-penat bersih kubur. Bersih kubur bagus dah. Isap kubur, isap kubur dah. Isap rokok dekat kubur, dekat duduk kat kubur. Dan macam-macam itu tak boleh. Nampak tak? Maka itu adab. Kemudian tu hadis lain yang menyatakan sikit lagi, innallaha wakkala bil qabri malakan. Allah Ta'ala mewakilkan kubur aku. Ini semua hadis sahih yang telah ditashihkan. Innallaha wakkala bil qabri malakan. Jadi Allah Ta'ala mewakilkan bagi kubur malaikat yang Allah telah berikan kepadanya. A'tahullahu asma'al khalaiq, nama-nama makhluk. Fala yusalli alayya ahad illa yaumil qiyamah illa ablaghani bi ismi wa ismi abi. Maksudnya orang yang mengucap selawat tadi sehingga hari kiamat, maka disampaikan kepada Nabi nama orang itu fulan bin fulan, fulana binti fulan. Siapa ucap selawat? Siapa contohnya? Asma binti Hasan misalnya, ataupun Hasan bin Qudin. Tak bisa ucap selawat atas Nabi dengan nama dan bapa sekali. Hadza fulan ibn fulan qad salla alaih. Ini ada. Sesungguhnya fulan nama dia bin bapa dia
telah mengucapkan selawat atas engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Macam itu sekali yang banyak. Dan sebab itu kita kena banyak dan selawat dan lebih-lebih pada hari Jumaat. Dan bukan bermakna kita tak selawat pada hari lain. Nah, itu kita kena pandang politik. Jadi kita ucap hari Jumaat sebab apa? Daripada kita tak ucap hari lain, maka kita ambil kita hari Jumaat, menggulung segala hari. Dan seumpamanya aksir salat alayya yaumul Jumaat, sebenarnya perbanyakkan selawat atasku pada hari Jumaat, fa innahu mashhudun, maka apa yang diucapkan itu disaksikan, tashhadul malaikah, oleh malaikat. Wa inna ahadan la yusalli ala illa uridat alayya salatu hatta yafruga minha, dan setiap yang diucapkan maka akan dipamerkan atas aku sehingga selesai daripadanya. Qala qultu wa ba'dal maut, qala wa ba'dal maut, sehingga walaupun selepas aku mati, artinya selepas Nabi. Ini sahabat sebut al-qablul maut, waktu sekarang, maksudnya Nabi kata wa ba'dal maut, selepas aku mati pun macam tu, kerana Allah mengharamkan bumi daripada makan tubuh-tubuh para anbiya. Fa nabiyullahi hayyun yurzaq, sesungguhnya Nabi Allah itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama rezeki, nama dah. Jadi moga-moga kita beriman, kena beriman dulu, beriman, percaya dan yakin dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada para anbiya, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari moga-moga kita sentiasa membanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma asta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.